Saudara sekalian dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai, biasanya memiliki kebiasaan atau kehidupan doa yang baik. 弟兄姐妹，通常就是神大大使用的神的儿女，他们在生活当中都有一个非常好的这个祷告的这个习惯。 Misalkan Martin Luther sebagai bapak reformator dari gereja. Saudara tahukah dia berkata, jika aku tidak berdoa minimal 2 jam setiap pagi, maka iblis akan menguasai saya pada hari itu. 我们这个改革之父马丁路德他说，如果我每天早晨没有至少2个小时祷告的话，这个魔鬼他就会胜过我。 Semakin saya sibuk, semakin saya butuh berlutut untuk berdoa. 我越来越忙碌的时候呢，我越来越需要跪下来祷告。 Contoh yang lain, saudara kenal dengan John Wesley sebagai pelopor dari gerakan Metodis. 我们知道，就是约翰卫斯理，就是我们卫理教会的这个创始人。 Dia berkhotbah rata-rata 3 kali setiap hari. 他几乎每天都会有3次的证道。 Dia berkeliling untuk menginjili, dia memimpin kelompok-kelompok cell group, saudara. 他到处就是在到处的做这个传福音的工作，然后他也是带领这个小组的这个聚会。 Maka di dalam catatan diary-nya dia pernah menulis bahwa persiapan dari semua pelayanannya yang begitu sibuk itu adalah menyiapkan waktu berdoa 2 jam setiap hari. 所以他的日记里有记载说，所以他要做这一切准备的时候，他每天都会有2个小时的祷告时间。 Contoh yang ketiga, saudara, seorang bernama George Muller. Ini juga tokoh yang sering sekali kisahnya saya pakai di dalam ilustrasi-ilustrasi khotbah saya. 第3个例子就是乔治穆勒，就是在我祷告当中，我常常用这个人物来做我一些的就是比喻故事。 Dia bisa dikatakan banyak orang menyebut dia adalah the man of prayer. Ini adalah orang yang berdoa, saudara. 乔治穆勒被称为就是祷告的人。 Dia memiliki panti asuhan untuk menampung anak-anak terlantar di Bristol di Inggris dan kira-kira ada puluhan ribu anak-anak yang dia layani dalam panti asuhan dia. 在他的这个孤儿院里面呢，他收容了几千个这个孩童们，那些孤儿们，就是他做这个对儿童这个服侍的工作。 Dia bukan orang kaya, saudara, dia seorang hamba Tuhan. 他不是一个富裕或有钱的人，他是一位神的仆人。 Tetapi dia mengoperasikan panti asuhan itu, saudara, dengan lutut yang berdoa 2 jam untuk memohon Tuhan memelihara agar makanan dicukupkan, segala kebutuhan di dalam panti asuhan itu dapat tersedia. 他跪下来祷告，来求神来帮助他如何的来经营或者来管理他手下的这个孤儿院，因为他求神来供应他们孤儿院里面所需要的一些食物。 Maka banyak kisah yang dia alami ketika di dalam panti asuhan itu kekurangan makanan. Dia mengajak seluruh anak-anak untuk berdoa. Dan seringkali kejadiannya seperti itu, saudara. Selesai mereka berdoa, di depan pintu gerbang sudah ada yang mengantarkan bahan makanan kepada mereka. 当他们缺乏食物的时候呢，他会常常就是要那群小孩子一起的跪下来祷告，然后常常发生的就是当他们祷告完之后呢，在这个前面他们已经有一些的食物为他们预备了。 Nah, dia punya diary, saudara, buku catatan yang mencatat doa-doa yang telah dijawab oleh Tuhan. Ada 50.000 dia catat, saudara, dalam catatan hariannya. 50.000 doa-doa yang dia catat setiap hari. 所以在他的日记本里面呢，他也是有记载了，就是他的5000个祷告。 Dan 30.000 diantaranya dia tulis di situ, saudara. Tuhan menjawab doanya di hari yang sama, dia mohon kepada Tuhan. Tuhan jawab di hari yang sama. 30.000 di dalam catatannya. 在日记当中，他有记载了他5万的祷告，然后他也有记载说，在这个祷告当中有3万的是上帝听了，这是蒙上帝所听的。 Dan 20.000 diantaranya yang Tuhan tidak jawab sesuai dengan permohonannya, saudara. Dia juga catat di situ.
dia akhirnya mengerti kenapa Tuhan tidak jawab doanya. Dia buat catatan juga di situ. 然后有2万个的祷告呢，是上帝没有蒙上帝垂听的。然后他也有记载说，有记录说，他知道为什么上帝没有应允他的这个祷告。 Sebuah contoh kehidupan doa yang luar biasa, saudara. Anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa, berdampak, menjadi berkat kesaksian yang luar biasa. Biasanya memiliki disiplin kehidupan doa juga yang baik. 我们知道那些在侍奉当中有好的这个榜样的那些人，那些神的儿女，我们知道他们是蒙福的。然后他们通常在属灵方面的这个属灵的激励、祷告的激励，也是不断的就是按照神的旨意去做的。 Saudara, saya percaya mereka-mereka ini mencontoh, meneladani dari Sang Guru Agung kita, Tuhan Yesus. 因为我们知道他们都是例行了我们的伟大的父子，我们的主耶稣的榜样。 Maka pada masa Lenten ini, saudara, saya rindu mengajak kita semua untuk menghayati, merenungkan kembali bagaimana kita bisa meneladani kehidupan doa dari Sang Guru Agung kita, 所 Tuhan 以 Yesus. 在这个世情灾的期间，让我们来回想我们如何的来学习我们的主耶稣的一个好榜样，在我们的这个生活当中能够有一个祷告的生活。 Supaya kita bisa menggairahkan kembali kehidupan doa kita dan supaya kita bisa bertumbuh semakin kuat di dalam menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan kita. 让我们祷告的生活更有活力，然后在我们面对生活当中的许多的问题、困难的时候，我们真的是刚强。 Saudara, pernahkah kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus perlu berdoa? 我们是不是有问过，为什么主耶稣他需要祷告？ Bukankah dia Tuhan? Dia punya segala sesuatu ini, saudara. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia punya semuanya. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. 主耶稣是神，他拥有一切，他能行万事。 Kenapa dia berdoa? 为什么他也要祷告呢？ Paling tidak ada 2 alasan di sini yang membuat kita mengerti apa itu esensi dari doa. 至少有2个原因，我们要学习这个祷告的本质。 Maka kita bisa memahami bahwa poin utama dari doa itu bukan permohonan dan permintaan-permintaan, saudara. 所以这个祷告最重点不是我们的祈求、我们的要求， Tapi soal relasi, hubungan dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. 而是讲到关于我们与我们的父神、我们的神的这个关系。 Maka Tuhan Yesus selalu konsisten mengajarkan kita berdoa. Sejak dari mulanya dia mengajarkan murid-murid berdoa. Dia sebut Allah Tuhan dengan sebutan Bapa. 所以主耶稣他是继续不断的教导这个门徒们，就是继续的让这个门徒们也是能够学到我们如何祷告的时候称我们的天父。 Jadi doa soal relasi, saudara. Alasan kedua adalah supaya dia memberi contoh buat kita, murid-muridnya, bagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini. Untuk selalu dapat berelasi dengan Tuhan, untuk selalu dapat terhubung dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. 其次呢，它就是成为榜样，让我们知道说，在我们的生活当中，如何来保持我们与父神的这个关系。 Maka di dalam perikop yang tadi kita dengarkan bersama, kita baca bersama, kita bisa belajar beberapa poin. Yang pertama, saudara, adalah disiplin berelasi dengan Tuhan. 我们刚才所读的这些经文呢，告诉我们，就是我们在这个与上帝的关系当中要有激励。 Maka di ayat 39 dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. 第39节说，耶稣出来照常往橄榄山去，门徒也跟随他。 Saudara bisa garis bawahi kata sebagaimana biasa. 我们这边来注意这个照常。 Hanya Lukas yang mencatat kata yang sangat penting ini, saudara. Yesus berdoa sebagaimana biasa. 只有路加记载了，就是有这句照常这2句话。 Kata Yunani, kata bahasa asli yang dipakai adalah ethos.
在这个希腊文所用的这个原文是 ethos。Ethos itu adalah sebuah kebiasaan, sebuah habit, sebuah lifestyle gaya hidup yang menjadi ciri khas, keunikan dari seseorang. 这个 ethos 就是一个生活方式、一个习惯、一个特质、一个特征。Sesuatu yang bukan hanya dilakukan sekali-sekali, tetapi dilakukan berulang-ulang, menjadi ethos saudara, menjadi ciri khas lifestyle dia. 不是一种偶尔去做去行的，而是继续不断反复去做的。Berdoa dikatakan menjadi ethos dari Tuhan Yesus karena itulah ciri khas dia. Dia pergi ke sebuah tempat bernama Bukit Zaitun dan dia berdoa di sana sebagai ciri khas lifestyle dia. 所以祷告是主耶稣的一个非常习惯性的、非常一个特质，因为他到了这个橄榄山那边不断的常常在那里一个习惯，在那里祷告。Saudara, Lukas juga mencatat di bagian lain di Lukas 21 ayat 37, saudara, di sana dikatakan pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. 在路加福音第21章37节有记载说，耶稣每日在店里教训人，然后每夜呢他就是出城在这个橄榄山住宿。Dalam bahasa Mandarin lebih jelas saudara, setiap hari, setiap siang dia mengajar di bait Allah, mengajar firman di bait Allah. Setiap malam dia pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa di sana. 在中文圣经的比较清楚告诉我们，他每日都在店里教训人，然后每夜出城在橄榄山那边住宿。 Ini disiplin rohani yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita saudara. Disiplin rohani yang paling dasar ada dua, yaitu melalui firman dan doa. 这就是主耶稣教导我们的这个最基本的这个属灵的激励，就是透过祷告和神的话。 Di bagian Alkitab lain juga saudara mencatat, Tuhan Yesus pagi-pagi benar, dia mencari tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. 在别的圣经也有记载说，在早晨呢，天微亮的时候，主耶稣已经到一个安静的地方，在那里祷告。 Ini ethos dari Tuhan Yesus saudara, ini ciri khas dia, ini lifestyle dia saudara. 这也就是主耶稣的一个特质，就是主耶稣的一个生活方式。 Bagaimana dengan kita? 弟兄姐妹，我们如何呢？ Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen saudara? 我们成为基督徒有多久了？ Apa ethos kita saudara? 我们的特质是什么？ Apa kebiasaan-kebiasaan yang kita sering lakukan berulang-ulang yang menjadi ciri khas kita yang menandai itulah jati diri kita? 是什么一个习惯性的，我们每天去行的，我们不断的去行的，成为我们一个特质，我们的特征。 Kita dikenali sebagai orang-orang apa saudara di dalam orang-orang sekeliling kita? 在四周围的人当中，他们看我们是怎么样的人呢？ Kebiasaan-kebiasaan apa yang kita lakukan berulang-ulang? 或者有什么的习惯的，我们每天都是重复不断的去做的。 Apakah saudara, apakah keluarga kita saudara melihat kita memiliki ethos sebagai seorang murid Kristus? 我们的家人、我们的亲戚朋友，是不是看到我们成为一个基督徒的一个特质？ Apakah rekan kerja kita atau orang-orang yang setiap hari bersinggungan dengan kita, mungkin itu atasan kita atau bawahan kita atau orang-orang di sekeliling kantor kita, tempat usaha kita, mereka melihat kita sebagai orang yang takut akan Tuhan. 是不是与我们相处的人，我们看到就是我们办公室的人，我们同事看到我们就是我们有什么特质，就是看到我们所行的。 Tuhan Yesus memberikan teladan yang indah buat kita. 主耶稣给我们留下美好的榜样。 Ethos Tuhan Yesus adalah dia bergumul dengan firman Tuhan setiap hari dan dia menyediakan waktu untuk berdoa kepada Bapa, berelasi, disiplin berelasi dengan Tuhan. 主耶稣的特质就是他不断的思想，他父神的话语，他每天有向父神祷告，然后他就是他有在生活当中有他的特质，不断的来展现出来。 Disitulah saudara dia bisa menyelaraskan kehendak hatinya dengan kehendak Allah Bapa yang di sorga. 我们看到主耶稣，他就把他的所做的以上帝的这个心意来对齐。 Saudara, melalui kata ethos juga Lukas memberi penekanan kepada kita
bahwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan khidmat dan kusuk, saudara. Bukan karena pada saat itu dia mau menghadapi jalan salib saja, saudara. 我们看到这里有告诉我们，主耶稣用他的特质，他在客西马尼园很诚心的祷告，不是因为他已经要就是上这个十字架的道路而已。 Bukan karena salib, saudara, baru Tuhan Yesus ujuk-ujuk mencari tempat yang sunyi untuk berdoa sungguh-sungguh. 不是因为他要面临这个十架之后，主耶稣他还就是才诚心的、专心的到一个地方安静在那里向父神祷告。 Betul, saudara, salib itu begitu mengerikan. Jalan salib itu begitu menakutkan sekali. Tetapi saudara, Tuhan Yesus berdoa bukan karena saat itu saja. 十架道路是非常的恐怖，是没错。可是主耶稣并不是为着要走十架的道路而祷告父神。 Bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Kita baru sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau semua jalan sudah buntu, kita baru sungguh-sungguh berdoa dengan kusuk, dengan khidmat, memohon kepada Tuhan. 这也发生在我们的生活当中。当我们面临这个绝路的、无路可走的时候，我们才专心、诚心的来到上帝的面前，向上帝来祈求。 Tapi kalau semua berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan baik-baik saja, tidak ada, saudara, semangat yang sama kita untuk mencari Tuhan. 可是当一切都顺利，都没有任何问题的时候，我们好像没有这个活力来到上帝的面前，不断的每天的能够常常向他祈求祷告。 Maka tak heran semua isi doa kita isinya permohonan dan list daftar permintaan-permintaan saja, saudara. 所以在我们的祷告的这个表当中所列出来的，就是所有的我们所要祈求的。 Bahkan kadang-kadang desakan, permohonan karena kondisi yang begitu terdesak sekali. 有时候非常就是非常紧急或者非常急迫的事情，我们才向神祷告。 Tuhan Yesus mengingatkan kita, doa bukan sekedar permohonan, saudara. 主耶稣提醒我们，这个祷告不是单单祈求， Doa adalah soal relasi kita dengan Allah Bapa. 祷告是我们与父神的这个关系。 Tuhan Yesus tidak mencari Allah Bapa hanya karena jalan salib saja. 主耶稣并不是因为要走十架的道路才找这个父神， Tapi adalah etos dia bergumul dengan firman setiap hari. Dia membaca, merenungkan, menghafal firman, mengajarkan firman, menghidupi firman. Dan dia menyediakan waktu untuk berdoa setiap hari. 而是主耶稣的特质，他每天思想教导神的话语，每天他有他的这个特别的时间向父神来祷告，在每天的生活当中是例行，都是一个特质的。 Maka di masa Lenten ini saudara, saya mendorong kita semua, saudara dan saya, mari saudara kita bangun etos itu saudara, untuk kita boleh bergumul dengan firman dan kita siapkan waktu untuk berdoa, kita jalin relasi yang intim dengan Tuhan supaya kita tahu apa menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. 所以在这四季在期期间呢，让我们能够有这个特质或者这个习惯，让我们能够在神的话语当中不断的来学习，来读神的话语。我们在祷告当中不断的向神祷告，让我们能够与上帝建立一个密切的关系，让我们有这个属灵的这个在我们生活当中有属灵的激励。 Yang kedua saudara, 第二， yang menjadi kehendak Tuhan di dalam doa kita, kehendak Tuhan yang meminta kita berdoa supaya kita berjaga-jaga dan supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. 第二就是我们要祷告，就是让我们能够警醒，我们不跌倒。 Ayat yang ke-40 berkata, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 40节到了那地方，就对他们说：“你们要祷告，免得入了迷惑。” Saudara, pencobaan adalah sebuah situasi di mana kita diperhadapkan dengan pilihan dan kita harus mengambil keputusan untuk mengikuti kehendak Tuhan atau melawan Tuhan. 弟兄姐妹，试探就是我们陷入在一个情况，就是我们要跟着上帝的旨意而行，或者跟着我们的意思，或者就是抵挡上帝的旨意。 Jelas di sini firman Tuhan berkata melalui doa, Tuhan berharap kita berjaga-jaga
supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. 这里告诉我们，所以我们要警醒祷告，让我们不入了这个迷惑里面。 Jatuh ke dalam pencobaan artinya saudara adalah supaya kita tidak jatuh di dalam ke dalam dosa waktu kita menghadapi pencobaan. 入了迷惑就是入进这个试探，就是当我们面临试探的时候，我们不犯罪。 Inilah kehendak Tuhan agar kita sering-sering berdoa, saudara. Kenapa? Agar ketika kita menghadapi setiap pergumulan, persoalan, situasi kehidupan kita, kita terus dapat terhubung dengan Tuhan. Kita tidak jatuh ke dalam dosa dan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. 也就是说，当我们面临许多的问题、这个试探的时候，我们并没有堕落在这个罪恶当中，而是上帝能帮助我们，能够保持我们的信心，我们能够坚固，不入这个罪恶里面。 Dan kalimat ini berulang-ulang Tuhan sebut, Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya. Misalkan di Matius, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 我们知道主耶稣常常的来提醒我们，在马太福音有记载说，我们总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。 Bahkan ketika murid-murid sampai tertidur, saudara, Tuhan Yesus memanggil mereka kembali. Mengapa kamu tidur? Bangun, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 所以，当这个主耶稣看到这个门徒们没有祷告并睡觉的时候呢，主耶稣说：“你们为什么不要祷告？你们要起来祷告，免得你们入了迷惑。” Saudara, pencobaan dalam bagian Alkitab lain disebut juga kadang sebagai ujian. Bedanya, saudara, kalau ujian itu datangnya dari Tuhan, pencobaan datangnya dari iblis. 试探我们知道，是从这个魔鬼来的，这个试验或者考验是上帝给我们的。 Ujian Tuhan berikan supaya kita lulus ujian, saudara, supaya kita menjadi tahan uji. 如果我们能够就是经过这个试验的话，我们就可以就是已经得胜，成为就是有力量的人。 Sedangkan pencobaan diberikan supaya kita jatuh ke dalam dosa. Itu pekerjaan iblis. 试探呢是魔鬼使我们堕落在罪恶当中。 Adam dan Hawa dicobai iblis. 亚当夏娃被魔鬼所试探， Ayub dicobai iblis. 约伯也是被魔鬼试探。 Tapi di sisi lain Tuhan mengizinkan itu, Tuhan mau memberikan ujian kepada Ayub. 可是，在另一方面，我们看到神也让这个约伯他能够有这个经历上帝给他的这个试验。 Tuhan Yesus dicobai iblis. 主耶稣被这个魔鬼所试探。 Tetapi dalam surat Yakobus dikatakan juga ada juga pencobaan bukan dari iblis tetapi datang dari diri sendiri. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. 在雅各书第1章也有记载说，但个人被试探，乃是被自己的私意牵引诱惑的。私意既怀了胎，就生出罪来；罪既成长，就生出死来。 Tidak ada catatan Alkitab bahwa istri Potifar sedang dikuasai iblis, saudara. 在圣经并没有记载这个波提乏他的妻子是被这个魔鬼所试探的。 Tapi ia terseret oleh keinginan sendiri dan dia mengajak Yusuf untuk tidur bersama dengan dia. 而是他被他自己的私意所引诱，所以他要这个约瑟与他同睡。 Tetapi Alkitab mencatat Yusuf selalu hidup di dalam hadirat Allah karena ia menjawab istri Potifar, bagaimanakah mungkin aku melakukan dosa yang besar ini dan aku berdosa kepada Allah? 可是约瑟回答说，他如何去犯这个罪，然后得罪了神呢？ Yusuf selalu berdoa dan berjaga-jaga selama kehidupannya, saudara. 在约瑟的生活当中，他是常常警醒祷告的人， Sehingga dia tidak jatuh ketika dia dicobai. 所以当他被试探的时候，他并没有堕落在这个罪恶中。 Saudara, semua permasalahan, tantangan, situasi hidup kita dapat menjadi pencobaan di dalam kehidupan kita dan dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa kalau kita tidak melibatkan Tuhan
di dalam situasi hidup kita. 弟兄姐妹，我们在生活当中所面对的一些的挑战、困难，能够让我们堕落在这个罪恶当中。所以，我们没有求上帝来帮助、来扶持我们的话，我们都会常常堕落在罪恶的人。 Maka dengan berdoa, membawa setiap pergumulan hidup kepada Tuhan, saudara, semua kesulitan hidup itu Tuhan pakai menjadi ujian untuk membuat kita semakin kuat di hadapan Tuhan. 在我们生活当中所面对的一些的问题，是成为上帝在我们生活当中的这个试验，让我们能够成为更刚强的人。 Lukas 21 ayat 36, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. 路加福音21章36节，你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。 Yang ketiga, saudara, yang terakhir, Tuhan ingin kita melalui kehidupan doa kita, kita rendah hati dan taat, kita belajar dari Tuhan Yesus. 第三就是神要我们主要我们学习，就是像主耶稣那样有这个谦卑和顺服的心。 Di ayat yang ke-42 dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. 42节说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。” Kita melihat Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita bagaimana sikap hati di dalam doa kita, yaitu penyerahan yang sepenuhnya kepada Tuhan dengan rendah hati dan taat kepada kehendak Tuhan. 所以我们看到主是教导我们，让我们能够完全的交托，完全的谦卑，把这一切都完全交托给神。我们有谦卑顺服的心。 Sikap rendah hati itu diberikan contoh kepada Tuhan Yesus bukan hanya di dalam hatinya, tetapi sikap ketika dia berdoa. Sudah lihat ayat yang ke-41 dikatakan, kira-kira 1/4 lempar batu jaraknya dari murid-muridnya, lalu ia berlutut dan berdoa. 我们看到在41节这里记载说，于是离开他们约有扔一块石头那么远，然后跪下祷告。 Tuhan Yesus berlutut dan berdoa. 我们看到主耶稣他不是在心里说他要祷告，可是他是有这个实际的这个行动，他是跪下来祷告。 Sikap ini kurang biasa pada orang-orang Yahudi pada zaman itu, saudara. 在当时的犹太人来说，这个习惯是应该不常做的，不寻常。 Alkitab banyak cerita tentang bagaimana orang Farisi berdoa, saudara. Mereka biasanya berdoa dengan berdiri dan menghadap ke langit, mengangkat tangan. Sikap hati seperti ini yang biasanya dilakukan orang-orang Yahudi pada saat itu. 因为通常在那个时候，犹太人、法利赛人他们祷告的时候，他们是站着祷告，他们是望天祷告的。 Tetapi Tuhan Yesus memberikan kita contoh, mau menghadap Tuhan, sikap hati yang dibawa adalah sikap rendah hati dan taat. Dia berlutut, saudara, berdoa. 而主耶稣所给我们的榜样就是，他是谦卑的跪下在地上祷告。 Inilah sulit bagi kita, karena tidak sesuai dengan maunya kita atau keinginan kita. 所以这个非常的困难，因为常常并不是符合我们的意愿。 Karena bagi kebanyakan orang, saudara, jujur doa tidak menarik buat kita. 因为对许多人来说，也许祷告是没有什么有趣的， Karena mesti ikutin kehendak Tuhan. 因为要照着上帝的旨意、上帝的意思。 Toh akhirnya mau ngomong apapun juga, akhirnya kehendak Tuhan yang terjadi. 不管我要讲什么，到最后、到最终，还是要照着上帝的旨意成全。 Kita jadi nggak tertarik sama doa. Kita lebih tertarik, kita rela, saudara, mengantri macet-macet untuk ketemu klien, customer, potensial buyer kita. Mau di titik sebelah manapun kita pergi, saudara, untuk bertemu dengan orang-orang yang bagi kita penting. 我们对祷告好像没有兴趣。我们如果说去见我们的客户、我们的顾客的话，虽然是很遥远，或者会遇到一些的非常拥挤的这个交通，我们也去做的。
Tapi kalau menghadiri persekutuan doa malam, Rabu ke gereja, wah boksu, wah hari Rabu di depan sore-sore itu macet, arah ke Telugong macet, arah ke Jembatan 3 macet, susah boksu. 可是如果参加祷告会的时候，我们常常说，牧师礼拜三在我们前面的楼观这边非常的堵塞，所以我是不方便来教会参加祷告会的。 Akhirnya kehidupan rohani kita begitu kering, saudara. 所以我们的这个属灵的生活非常的枯干。 Kita selalu berpikir doa juga akhirnya ikutin kehendak Tuhan. 我们常常认为说，虽然祷告也是要照着上帝的旨意。 Tetapi saudara, pernahkah kita berpikir kalau toh saudara semua permohonan kita dijawab Tuhan, maka tidak lama kita akan jadi orang jahat saudara. Karena semua permintaan kita adalah untuk memuaskan hawa nafsu keinginan kita. 可是如果说我们每一项的祷告，上帝都垂听的话，我们是慢慢会变成坏人，因为我们所做的、所要的一切都能实现。 Maka Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga berkata, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. 雅各书4章3节，你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费你们浪费在你们的这个宴乐中。 Saudara, Tuhan Yesus tahu kehendak Allah adalah prioritas utama. Bahwa jalan keselamatan adalah yang terutama. Maka dia menyelaraskan diri dia kepada kehendak Bapa. Sekiranya boleh cawan ini lalu daripadaku. Tuhan, Bapa ambillah, tetapi jikalau tidak, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. 主耶稣他知道说，他要按照神的旨意而行，所以他就跟天父祷告说，如果可以的话，就是这个杯撤我而去，可是不是照我的意思，而是照父的意思而行。 Saudara, dalam pelayanan banyak kisah-kisah saya jalani dengan doa penyerahan, doa pasrah, berserah kepenuhnya kepada Tuhan. 弟兄姐妹，在我的服事当中呢，我就是常常一切都交托给神。 Saya tutup dengan kesaksian pengalaman pelayanan saya, saudara. Desember 2017, saya melayani ibadah Natal di beberapa pospei kita di Kalbar. 我有一个见证来做结束，就是在2017年的这个圣诞节的时候，我到我们教会的西加布道所服事。 Direncanakan Jumat 15 Desember jam 10 pagi kita ibadah di Sanggauledo, itu yang nomor 1 saudara ya, yang Sanggauledo itu titik yang tengah. Lalu Jumat juga jam 5 sore kita masuk ke perkebunan Ceria Prima yang nomor 2 itu di atas. Itu rencananya jam 5 sore. Setelah itu saudara, saya harus balik ke Singkawang karena besokan paginya jam 8 saya akan melayani ibadah Natal di Kopisan di pospei kita. 我的行程就是我早上就是在这个桑高雷的布道所，就是在第一那边，在那边服侍。之后呢，我下午呢，我会在这个 Ceria Prima 那边5点那边聚会。然后我要回到第3那边的，就是回到新高望上口洋，因为我隔天在 Kopisan 有一个服侍。 Slide selanjutnya. Di Sanggauledo jam 10 pagi Natal dan juga membaptis murid-murid kita yang di sana itu berjalan sesuai dengan jadwal. 就是在上高雷多的早上，就是在那边正道，然后在那边有举行这个洗礼，一切都很顺利的进行。 Lalu setelah itu kita lanjut mau kejar jam 5 ke perkebunan Ceria Prima. Tetapi karena bulan Desember hujan saudara, jalan masuk kebun itu berlumpur dan basah, kita baru bisa ibadah di perkebunan di dalam itu mulai jam 7 malam. 之后呢，我就是按照这个计划，我们要继续到这个Ceria Prima 那边做这个聚会。可是因为天气的关系，因为下雨，所以这些路程都非常充满这个泥泞。 Jadi selesai ibadah kira-kira jam 9 lewat kita baru bisa berusaha keluar dari perkebunan. 所以呢，因为那边有一些的路况的问题，所以呢，我们7点开始，我们9点晚上才可以离开那个地方。 Tetapi karena becek sekali lagi saudara dan perkebunan itu begitu dalam, waktu keluar kita menghadapi hambatan saudara,
yaitu salah satu mobil, jadi ada 2 mobil dari tim kami, salah satu mobil itu terjerembab masuk ke dalam lumpur yang dalam, salah satu ban itu masuk ke dalam. 所以当我们9点离开这个这里要 Prima 这些院子的时候呢，就是发生一些的情况，我们有2部车，其中1部车的这个轮胎就是深沉在这个泥泞里面。 Jadi kami masih ada di perkebunan itu dan di tengah-tengah perkebunan saudara mau cari bantuan ke siapa? Kita harus jalan kaki untuk 1 jam kira-kira sampai kepada rumah penduduk untuk meminjam motor dulu untuk mencari lagi kabel sling untuk bisa menarik antar mobil begitu saudara. 所以在那个时候呢，我们必须走1个小时之后，再向这些居民来借这个摩托车，然后找到摩托车之后呢，我们必须找一些的绳子，怎么样来让我们的这部车可以被拉起来。 Dan kami terjebak di situ berjam-jam. Sampai jam 1 subuh kami masih ada di kebun itu saudara. Kira-kira kondisinya seperti ini, saya sempat merekamnya. Silakan diputar videonya. 所以我们到这个凌晨1点呢，我们还在那个地方，我有把它这些录起来，我们看一段的视频。 Ada di sebelah layar sebelah sini ya. Ini ketika mobil terjerembab, tidak bisa lagi bergerak ke dalam lumpur. 这就是这个车子的这个情况，深沉在这个泥泞里面。 Kita masih berusaha dengan dorongan mesin dan orang kita coba angkat. 我们试着用另外那部车来把这台车拉起来。 Tapi nggak berhasil. Akhirnya kita cari kabel dan jam 1 subuh ketemu kabel sling. Kita bisa pasang dan akan ditarik dengan mobil lainnya. 后来呢，我们才找到我们所需要的这个绳子，所以我们到最后才有办法把那部车拉起来。 Ini Pak Frans ini ya, sekarang jadi pendeta melayani di Bengkayang. 这位是Frans 牧师，他在本高旺服侍的。 Terlibat ini. Baik, singkat cerita jam 2 kita bisa bergerak lagi dan saya berdoa sama Tuhan kayaknya masih keburu kita ke Singkawang langsung pada malam hari itu juga. Dan saya pikir itu adalah halangan terakhir yang saya alami. 后来呢到了2点呢，我们才能够把这部车拉起来。后来我们继续我们的这个行程，我以为说这是我们所遇到的这个很大的问题，应该是接下来是很顺利的。 Tapi kira-kira ketika perjalanan sudah masuk ke daerah Serukam, saudara, saya menghadapi halangan yang kedua. Slide selanjutnya yang masih, nah di situ saya menghadapi halangan, ada pohon besar yang tumbang melintasi jalanan saya menuju ke Singkawang, saudara. 所以当我们走到色路干的时候呢，我们就遇到就是一棵大树倒塌。 Itu sudah jam 4 subuh. Saya coba cek di map kalau saya berputar, saudara, perlu 4 sampai 5 jam dan pasti nggak ke Uber jam 8 di Kopisan. 其实我在看我那个，应该其实我们时间会来不及了，因为我们的路被这个大树所挡住了，没办法继续走。 Wah, saat itu saya benar-benar berdoa, saya mengatakan Tuhan banyak sekali halangan malam hari ini. Saya pikir tadi terjerembab di lumpur, itu sudah menjadi halangan yang berat begitu. Tetapi sekarang ditutup jalan itu dengan pohon yang tumbang karena musim hujan, saudara, kami tidak bisa maju. 所以呢，我就祷告神说：“我说神啊，原来我以为说我们会遇到其他的障碍了，可是我们这个时候又遇到这个困难，我们的路被挡下，没办法继续。” Karena waktu itu gelap gulita, malam-malam subuh, saudara, saya tidak bisa berfoto. Tapi kira-kira ilustrasinya seperti ini, jalanan tertutup karena pohon tumbang. 就是我们的路被挡下，因为有一棵大树倒塌。 挡着我们的路，没办法继续走。 Dan tiba-tiba beberapa truk-truk untuk mengangkut sawit, sopir-sopir itu biasanya punya golok, saudara. Dengan mengandalkan golok dari supir-supir itu, saudara, pelan-pelan sekali mereka mencoba untuk membelah satu balok kayu itu. 所以后来呢，那些大卡车的那个司机，他们都有一些个大砍刀，所以他们就慢慢一点一点的把那个树木
把它就是砍掉。 Saya cuma berdoa, Tuhan, banyak sekali halangan hari ini. Saya berusaha semaksimalnya Tuhan, tapi sepenuhnya apa yang terjadi saya serahkan kepada kehendak-Mu saja. 我就祷告说，我们已经尽力而做，尽力而为了。那其他的什么事情发生的，我完全交托，求神帮助带领好了。 Kira-kira jam 5 lebih, saudara, ternyata pohon itu berhasil dibelah menjadi 2 dan bisa digeser. Dan mobil kami bisa bergerak kembali. 后来到5点呢，这棵树有办法被砍成2段，然后我们可以继续我们的路程。 Jam 6.30 saya bisa masuk kota Singkawang, saya ke Pastori Singkawang dulu untuk mandi, ganti baju, dan setelah itu menuju ke pos kita yang di Kopisan. 6点30分，我们到这个山口洋之后呢，我就可以赶时间去到这个国宾山来服侍。 Di gereja saya sampai, saudara, jemaat sudah menunggu begitu lama, saya melanjutkan pelayanan dan jemaat tidak tahu apa yang barusan terjadi, saudara, dengan tim kami. 我们到了教会呢，我就继续的服侍，那边的人根本就不知道我们之前所经历的一些的困难。 Terpuji nama Tuhan. 神的名是被称颂的。 Saudara, pada masa Lenten ini, mari kita membangun disiplin rohani kita untuk menggairahkan kehidupan doa dan firman kita. 让我们在这个四行斋期间，我们能够建立我们有这个属灵的激励。我们在祷告读经的方面，我们能够继续不断的有这个生活激励。 Mari kita bangun etos kita, saudara. 让我们来建立我们的特质。 Kita berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. 我们要警醒祷告，让我们不要入在这个迷惑试探当中。 Kita menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. 我们把一切完全交托给上帝的旨意。 Sebagai aplikasi, saudara, kita boleh belajar dari Josh Muller. Mulai sekarang kita bisa mencatat doa-doa kita dan apa saja doa-doa yang dijawab Tuhan, saudara. Dan apa-apa saja doa yang tidak dijawab Tuhan, kita kasih catatan, kita bisa memahami kenapa Tuhan tidak jawab doa-doa kita itu. 我们也要学习像这个乔治穆勒那样，就是把我们每一项向神祷告的事项我们都做一个笔记，我们记起来，然后我们就写下说，我们这个祷告是蒙上帝所听的，蒙垂听的，然后不蒙垂听的，我们也给一个记载，一个记录说为什么不蒙垂听。 Dan ini bisa di-sharingkan dalam doa-doa keluarga kita maupun dalam kelompok-kelompok live kita. 可以在我们的这个生命小组的聚会，或者在我们家庭的这个祭坛中把它分享。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. 主耶稣，我们为你的话语来感谢你。 Ampunilah kami ya Tuhan, selama ini kami tidak begitu memperhatikan kehidupan rohani kami. 主啊，求你赦免我们。如果我们一直以来我们很不注重我们这个属灵的激励， Menjelang peringatan Jumat Agung dan Paskah tahun ini ya Tuhan, biarlah kami boleh semakin digairahkan, kami mau semakin memberikan waktu, memprioritaskan waktu Tuhan untuk berelasi dengan Engkau. 让我们在今年的这个来纪念主耶稣的受难和复活的时候呢，我们再次的在上帝的面前，能够让我们有一个立志，我们在属灵的生活方面能够有一个激励的生活。 Materaikanlah ya Bapa firman-Mu itu di dalam hati kami yang terdalam. 让神的话语能够烙印在我们的心里深处， Roh-Mu yang kudus menguatkan kami untuk melakukannya. 让圣灵赐给我们力量，让我们能够行出来。 Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣赐福我们。